Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyati ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba. Wallahu yudha'ifu liman yasha'. Wallahu wasi'un 'alim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma naqasat shadaqatun min mal wa ma zada Allahu 'abdan bi'afwi illa 'azza." Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dimuliakan saudara pengacara majlis Tok Empat kita, yang dimuliakan sahabat saya yang berbahagia Datuk Haji Suhaimi, yang juga merupakan pengerusi kepada Masjid Al-Ihsan Maran, Kampung Sentosa Maran ini. Yang dimuliakan Tuan Mudir kepada Matas Mahatafiz di kawasan ini, kepada Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Siak, kepada seluruh sahabat-sahabat yang kenal saya secara dekat, yang kenal secara jauh, tuan-tuan dan puan-puan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita berhimpun saudara. Perhimpunan seorang muslim, dalam perhimpunan itu bertemu dengan seorang muslim yang lain. Pertemuan seorang muslim dengan seorang muslim yang lain, pertemuan itu jika menguntungkan agama, itulah pertemuan yang sangat dirindui oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan seorang muslim dengan seorang muslim yang merugikan agama, itulah pertemuan yang dilaknati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita mulai hari ini, puan-puan yang saya muliakan, tuan-tuan semua, tiap kali kita bertemu, tiap kali, sama ada dengan keluarga, sama ada dengan jiran tetangga, sama ada dengan anggota masyarakat yang lain, sama ada dalam organisasi, sama ada di luar organisasi, sama ada pertemuan yang tak ramai, sama ada pertemuan yang ramai, pastikan pertemuan itu akhirnya dia punya net resultnya menguntungkan agama Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekali-kali bertemu dan berpisah, pertemuan dan perpisahan itu merugikan agama Allah Subhanahu wa taala. Satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan nama-nama ahli syurga. Antara nama ahli syurga yang disebut ialah rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Siapa dia? Mereka yang sayang kerana Allah. Mereka bertemu kerana mereka didorong oleh kerana kasih sayang cinta mereka kepada Allah, dan mereka berpisah nanti dalam 9.5 kita berpisah pun didorong oleh kerana kita sayang cinta kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah calon-calon syurga. Apalagi kita bertemu pada malam itu di rumah Allah. Ini di rumah Allah, bukan rumah Datuk Haji Suhaimi, bukan rumah Tok Empat, bukan rumah Mudir, bukan. Ini rumah Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan bagi tahu saya, adakah satu pertemuan di antara dua manusia muslim yang lebih indah, yang lebih mulia, yang lebih murni selain daripada rumah Allah Subhanahu wa taala? Kita boleh bertemu di supermarket. Allah tak berapa suka supermarket. Kita tak boleh bertemu di pasar kita bertemu. Dia nak beli sayur, kita nak beli sayur. Dia nak beli ikan, kita nak beli ikan. Dia nak beli ayam, kita nak beli ayam.
Pertemuan di pasar itu satu tempat antaranya yang tidak digemari oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertemuan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala ialah di rumah Allah Subhanahu wa taala. Rumah Allah inilah perangi-perangi kepada rumah Allah selain daripada tuan-tuan yang datang ni, Datuk Suami and gang datang kemari ni, sepanjang masa kita diraikan oleh malaikat-malaikat Allah. Di pasar mungkin tak ada malaikat. Di tempat shopping centers mungkin tak ada malaikat. Di Kuantan kalau kita tengok di tepi-tepi pantai tu nun, di Teluk Cempedak tu mungkin tidak ada malaikat. Di hotel-hotel mungkin tidak ada malaikat. Ada sikit, ada sikit beberapa butir alkohol, minuman keras dalam mana-mana bangunan 20 lapis ke 30 lapis ke, ada sebutir alkohol, malaikat tidak akan datang ke tempat itu. Tuan-tuan bayangkan ya. Ada perempuan-perempuan yang wanitanya tidak menutup aurat, malaikat tak datang ke tempat itu. Ada pertemuan-pertemuan yang cerita lara, ceritanya lara, bukan cerita mengenai kebesaran Allah macam kita nak cerita malam ni. Malaikat tidak meraihkan mereka di tempat itu. Di mana malaikat meraihkan kita sekarang ni, tuan-tuan, sekarang ni saudara diraihkan oleh malaikat-malaikat Allah bersusun-susun sampai arasy Allah. Kalau subuh, tuan-tuan ni, ulama menyebut tadi mengulas hadis tentang subuh ni. Subuh saudara datang, tuan-tuan, saudara datang subuh di sini. Kalau boleh dia, tuan-tuan, bila azan diazankan, kaki saudara sudah ada dalam ruang salat ni, kaki kita sudah ada di sini waktu subuh. Bila azan subuh dikemandangkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita menyambutnya di rumah Allah, bukan menyambutnya di atas tempat tidur kita, bukan menyambutnya di atas dalam bilik kita, bukan menyambut di rumah kita. Apa kita sambut? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Kita sambut asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita sambut, kita sudah ada di rumah Allah. Kita menyambut tiada Tuhan, tiada Nabi yang sembah melainkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang tadi kita mengetahui tiada Tuhan yang sembah melainkan Allah. Sesungguhnya Nabi Muhammad itu adalah pesuruh Allah. Hayya 'alas salat. Marilah kepada salat, marilah kepada salat. Marilah kepada salat, tuan-tuan. Muazzin menyebutkan marilah kepada salat, dan kita sudah ada di tempat salat. Kita sudah ada di tempat salat. Tak perlu ketuk pintu. Ayah tak perlu ketuk pintu, mak tak perlu ketuk pintu. 3-4 kali mak ketuk pintu, 3-4 kali ayah kita ketuk pintu. Berapa ramai anak-anak muda sini, kecuali anak-anak tahfiz sini yang datang subuh di sini, tuan-tuan. Saya pengalaman 45 tahun, tuan-tuan. 45 tahun berdakwah bersyarah macam ini. Susah nak cari anak muda, susah. Baru-baru ni minggu lepas saya bersyarah, tuan-tuan, satu kuliah, tak mau sebut di mana kuliahnya. Ramai datang, maklumlah tuan-tuan, sekali-sekali saya datang ni ramailah yang datang. Tengah-tengah kuliah tu saya berhentikan sekitar dalam 1 minit, saya berhentikan. Tak sampai 1 minit lah, setengah minit. Saya bagi tahu yang hadir, yang lelaki dan perempuan, tunjuk kepada saya anak muda berumur 13 tahun hingga 20 tahun. 13 tahun sampai 20 tahun dalam majlis ini. Tunjuk dekat saya, tuan-tuan nak tahu ya. Yang hadir lebih daripada dekat-dekat 300 orang. Tak ada seorang pun anak muda yang berumur antara 13 sampai 20 tahun. Samalah dengan Marani. Saya fikir sama juga di Marani, sama juga di Kuantan, sama juga di Temerloh. Kami besok nak pergi, minggu depan pergi Temerloh kami ni. Besok kami nak pergi Jengka, selepas ini pergi Jengka. Tuan-tuan, dalam lawatan ziarah kita menjelajah negeri Pahang untuk mempromosi, pertama, Wakaf Pahang. Yang kedua, kita mempromosi namanya, tuan-tuan, di Bentong, di Kampung Lebu, Mukim Mempaga, Bentong, akan tertegaklah insya-Allah namanya Kompleks Anjung Husnul Khatimah yang akan saya terangkan. Sudah disebut oleh Ustaz Fariduddin, sudah sebut wakil Wakaf Pahang Ustaz Fariduddin yang berucap tadi, tuan-tuan. Alhamdulillah, Ustaz Fariduddin lah yang merancangkan kedatangan kita kemari. Ustaz Fariduddin lah yang menjadualkan kami datang kemari. Ustaz Fariduddin lah yang menguruskan kehadiran kita di tempat ini, tuan-tuan. InsyaAllah Allah memberikan rahmat dan rahimnya kepada Ustaz Fariduddin dan seluruh teman-teman yang datang dari Wakaf Pahang, insyaAllah. Saudara yang mati sekalian, kita nak cerita sekarang ni ialah mengenai apa sumbangan kita dalam hidup ini. Macam-macam sumbangan kita boleh buat. Saudara,
Sumbangan di pejabat tadi kita bersyarah tuan-tuan dan puan pukul 2.30 tadi di Pejabat Tanah dan Daerah Maran. Ya, alhamdulillah, bagus. Sampai pukul 4.30 tadi kita bersyarah kat situ. Bagus. Dan besok kita akan bersyarah di Pait, ya, Pejabat Agama Islam di Daerah Maran, di Maran ini, insya-Allah. Ya. Lepas itu kita akan berangkat ke Jengka. Ya. Kita akan pergi ke Jengka Pusat, insya-Allah. Saudara-saudara, apa yang kita sebutkan tuan-tuan dan puan ialah tentang kehidupan harian kita yang Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan segala-galanya kepada tuan-tuan, segala-galanya kepada saya. Allah sayang kepada kita, tuan-tuan. Allah sayang kepada tuan-tuan, Allah sayang kepada saya, Allah sayang kepada anak kita, Allah sayang kepada isteri kita, dan Allah sayang kepada kita. Allah sangat sayang kepada kita. Saudara, dan gambaran sayang Allah Subhanahu Wa Taala disalurkan kepada seorang insan. Yang insan itu, tuan-tuan, punya sayang kepada umat. Tak ada lagi insan-insan yang lain yang lebih sayang pada umatnya selain daripada manusia ini. Ulama mengira jumlahnya puan-puan Nabi dan Rasul. Ulama kira lah 124,000 para Nabi dan para Rasul. 124,000 of prophets and the messengers of God. 124,000. Yang kita wajib beriman 25 orang Nabi dan Rasul yang nama mereka tercantik dalam Al-Quran. Okey. 124,000 ni tuan-tuan dan puan, para Nabi dan para Rasul. Kalau kita buat piramid, piramid dibentuk macam mana? 4 segi ke, bulat ke, macam mana? Macam mana bentuk piramid? Piramid. Tahu piramid? Piramid tu kat mana piramid tu? Piramid tu kat Kuantan ke? Piramid tu dekat India ke? Piramid tu kat mana? Mesir. Masya Allah, bagus ni tuan-tuan ni. Buat piramid macam itu, 3 segi. Susun Nabi-Nabi tadi. Saya mula ke Nabi. Susun Nabi dan Rasul. What was the number of Nabi dan Rasul? 124,000. Tiap-tiap satu strata tu kita isi dengan Nabi sampailah kepada kemuncak piramid. Kemuncak piramid, kita tidak bertemu dengan Adam, Nabi Adam AS. Kita tidak bertemu dengan Nabi Nuh AS. Kita tak bertemu dengan Nabi Ibrahim AS. Kita tak bertemu dengan Nabi Lut AS. Kita tak bertemu dengan Nabi Musa, Nabi Isa AS. Tapi di kemuncak segala Nabi ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi saudara, Nabi saya. Apa hebatnya Nabi Muhammad tuan-tuan dan saya sebut? Itu tadi Nabi-Nabi. Sekarang ni penduduk dunia ada 7.2 billion, 7.2 billion penduduk dunia. Penduduk Islam dalam dunia ini, termasuk di Palestin tu, 2 billion penduduk Islam. Nearly 2 billion. Susun penduduk Islam dunia ni. Manusia Islam dunia kita susun. Macam tadi juga piramid. Susun sampailah ke puncaknya. Manusia yang ke 2 billion di atas. Siapa kemuncaknya? Tuan-tuan, bukan Joe Biden di kemuncaknya. Bukan Putin di kemuncaknya. Bukan. Bukan Kennedy di puncaknya. Bukan. Bukan Einstein di kemuncaknya. Bukan. Bukan Leonardo da Vinci puncaknya. Bukan Magellan puncaknya. Bukan Vasco da Gama puncaknya. Bukan. Tapi kemuncak segala insan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah tuan-tuan, apa lagi tuan-tuan? Sebab itu tuan-tuan, kita di umat Muhammad ni, tuan-tuan, umat Muhammad, the only umat mentioned in the Quran, yang disebut dalam Quran sebagai khaira ummah. Kita umat yang terbaik. Allah gunakan yang tuan-tuan adjektif yang superlatif namanya dalam Al-Quran. Umat yang terbaik. Kerana kita mempunyai platform agama yang terbaik. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi, tidak ada benda yang boleh menyaingi tingginya Islam. Allah tuan-tuan. Tuan-tuan minta ke nak jadi Islam? Tak ada. Mak kita masa mengandung 19 hari minta ke kita nak jadi orang Islam? Tak ada. Tapi lahir-lahir Allah kun fayakunkan kita menjadi orang Islam.
Sukarkah Allah nak menjadikan kita umat Nabi Nuh? Mudah aja bagi Allah. Wahai Haji Suhaimi, kamu jadi umat Nabi Nuh. Tak tahulah kalau Haji Suhaimi jadi umat Nabi Nuh sama ada masuk bahtera atau di luar bahtera. Kita pun tak tahu. Hasan Ali, kau jadi umat Nabi Lut. Umat cari belakang bukan cari depan. Tak tahulah Hasan Ali cari belakang atau cari depan. Kita tak tahu. Tapi Allah takdirkan saya menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khair ummah. Saya tuan-tuan daripada kecil-kecil, umur 5-6 tahun dah dengar kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Daripada kecil-kecil dengan ayat Quran ini dibacakan oleh penceramah, oleh ustaz, asatiza, laki-laki, perempuan. Kita umat yang terbaik. Macam mana kita jadi umat yang terbaik? Ta'muruna bil ma'ruf. Kita menatang yang ma'ruf, yang baik-baik. Kita mempromosikan yang baik-baik. Dalam konteks kita mempromosikan yang baik-baik, malam ni tuan-tuan dan puan, sebagaimana yang mukadimahkan oleh Ustaz Fariduddin tadi, kita nak cerita tuan-tuan tentang wakaf. Siapa yang mengatakan wakaf tidak baik? Tak ada lagi tulisan dalam dunia yang saya sudah tengok, tulisan barat, tulisan timur, tulisan selatan, termasuk negara-negara yang menggunakan wakaf macam Mesir misalnya, Turki sekarang ini, negara-negara yang sangat ke depan tentang wakaf. Turki, Mesir, termasuklah Kuwait, termasuk Saudi, termasuk Malaysia sekarang sudah bermula. Dan kita datang, tuan-tuan datang daripada jauh dan dekat. Saya rasa yang dekat datang, tuan-tuan. Hujan rintik-rintik ini menyebabkan manusia tak mahu nak datang, tak bersedia nak datang. Baru hujan, tuan-tuan, baru hujan. Ditengoknya how fragile our iman is. Hujan sikit tak datang, padahal rumah ada kereta, padahal rumah ada motosikal, padahal rumah ada basikal. Tapi inilah kata, so fragile. Hujan sikit tak datang, ribut sikit tak datang, angin kuat sikit tak datang, sesama sikit tak datang, batuk sikit tak datang. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya nak bagi tahu tuan-tuan, antara nabi yang mengakhirkan hayat ditakdirkan Allah memberikan sangat berat sakitnya. Nabi Muhammad, nabi kesayangan Allah, manusia yang paling disayangi Allah, manusia yang ditatap oleh Allah. Tapi Allah takdirkan di akhir hayat Nabi Muhammad, tuan-tuan, dia letakkan, diberikan penyakit yang agak berat, yang sangat berat ketika baginda dalam keadaan untuk melepaskan dirinya hidup di dunia dan masuk satu alam namanya alam barzakh. Saudara-saudara, dalam keadaan Nabi sakit, subuh tak boleh berjalan, tuan-tuan, tak boleh berjalan. Subuh tak boleh berjalan, datang dua manusia, Salman Al-Farisi dan satu lagi Ali bin Abi Talib. Apa buat? Jumpa Nabi. Nabi suruh. Papah Nabi, tuan-tuan, papah. Kemana nak dibawa? Kemana nak dibawa, tuan-tuan? Sembahyang subuh, tuan-tuan. Waktu-waktu akhir, hari-hari akhir, saat-saat akhir, minit-minit akhir, Nabi nak menemui Allah Subhanahu Wa Taala. Di papah Nabi, papah jatuh, papah lagi, tuan. Papah jatuh, papah lagi. Pasal tak ada pegang, bahu pun dah lembik, apa dah lembik, jadi jatuh, melurut jatuh, papah lagi. Sampai di ruang salat, tuan-tuan, Nabi mengangkat tangannya yang sukar nak diangkat, tapi Allah beri kekuatan dekat tangan, menunjukkan kepada satu manusia, Abu Bakar Siddiq. Ya Abu Bakar Siddiq, imamkan salat ini. Saudara, ceritanya kita ni hujan sikit tak datang masjid, sesema sikit tak datang masjid, demam sikit tak datang masjid, lutut sakit sikit tak datang masjid, pinggang sakit sikit tak datang masjid. Isteri kata jangan pergi masjid, kita ikut cakap isteri, tak ikut cakap Allah. Saudara, ini yang berlaku. Kadang-kadang, tuan-tuan, kita punya derhaka kepada Allah. Tengah-tengah Allahu Akbar, Allahu Akbar, anak isteri kita sendiri naik motorkar, tuan-tuan, pergi cari tom yam betul-betul waktu maghrib ni.
Tak percaya mari kita pergi kedai tom yum sekarang. Daripada pukul 6.30 sampai sekarang dah semua tu kedai tom yum. Penuh kedai tom yum. Terutama kedai tom yum yang popular tu, yang popular dengan berbagai-bagai sajian-sajian Thainya yang sangat-sangat seronok kita makan, sangat sedap, sangat-sangat lazat. Itu yang berlaku. Saudara-saudara, tapi tawaran Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan, tawaran Allah, salah satu daripada mereka yang akan dianugerahkan syurga Allah Subhanahu Wa Taala ialah siapa dia, tuan-tuan dan puan? Rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Siapa dia? Orang yang hati mereka selalu rindu kepada masjid. Rindu kepada masjid. Hujan tak datang, boleh rindu kepada masjid. Pening sikit tak datang, boleh rindu kepada masjid. Saudara, kawan datang kat rumah, kita raih dia. Tak raih Allah di rumah Allah. Abang ipar, tuan, abang ipar tu daripada AMI, kenal dalam AMI, kita hormat, seluruh adik-adik ipar hormat. Abang datang, kita raih di rumah. Abang tak semayang, kita pun tak semayang. Saudara, kerana nak meraihkan abang, pangkat dia kenal. Pangkat kenal lebih besar daripada Allah. Cuba bayangkan ni. Kita pergi pasar malam, tinggal semayang. Sini apa yang dekat? Supermarket apa yang dekat kat sini? Ada supermarket? Tak ada? Tak ada supermarket? Ya? Tunas Manja. Tunas Manja. Supermarket lah tu. Tunas Manja. Begitulah bertunasnya manja, tuan-tuan dan puan. Kita tunaskan kasih kepada manja, tapi tidak kasih kepada panggilan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini yang berlaku. Inilah yang berlaku. Baik. Saudara, malam ni kita datang ke rumah Allah. Kita datang rumah Allah ni nak cerita perintah Allah. Kita datang rumah Allah nak cerita perintah Allah. Saya bacakan ayat tadi. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Allah, tuan-tuan, bandingan orang-orang yang membelanjakan hartanya pada jalan Allah. Ni kita nak cerita ni, kita nak cerita wakaf ni. Bandingan orang yang membelanjakan hartanya ke jalan Allah sama seperti sebiji benih yang tumbuh menerbitkan tujuh tangkai, menerbit benih, satu benih terbitkan tujuh tangkai. Benih itu menghasilkan tujuh tangkai. Setiap tangkai, tiap-tiap tangkai itu pula mengandungi 100 biji. 100 biji. 7 tangkai, 700 biji. Dan ingatlah, Allah akan melipat gandakan pahala. Allah akan melipat gandakan pahala. Tuan-tuan bagi wakaf Pahang. Tadi tuan-tuan, di pejabat tanah, pejabat daerah, Ustaz Fariduddin kata, tolonglah bagilah setiap bulan daripada gaji RM5. Apa nak beli RM5? Saya tuan-tuan, saya tak puas hati tadi. Apa nak beli RM5? Rokok Benson & Hedges berapa harga? Benson & Hedges 20 batang berapa harga dia? RM17, RM18 tak? Saya tak hisap rokok dan saya tak pernah hisap rokok. Datuk Sami berapa harga dia? Siapa? Allah, kena tak hisap rokok lah. Saya tengok, saya dah tahu dah, tuan-tuan. Siapa hisap rokok, saya pun tak hisap rokok, kita tahu dah. Azan dulu.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wal fadil. Datuk, kita sambung sikit lagi. Sambung banyak. Kalau saya buat sampai 8.50 boleh ke? Boleh. Anak-anak tahfiz yang menjawab lebih kuat lagi. Alhamdulillah. Sebelum kita mula ni, saya nak baca satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih lagi tentang kita datang ke rumah Allah untuk mendengar, membincang, untuk kita merenung satu benda, tuan-tuan yang tawarannya tak pernah kurang daripada syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tak pernah kurang. Tawaran dibuat 1400 tahun dulu melalui Nabi Muhammad. Sampai sekarang ni tawaran itu masih lagi berkuat kuasa, dan tawaran itu akan terus berkuat kuasa sampai yaumul qiyamah, sampai hari kiamat. Apa tawaran itu, tuan-tuan? Tuan-tuan dengar. An-Nabi Barzat al-Aslami qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazulu qadaman 'abdi yaumil qiyamah hatta yusala an umrihi fima afna wa an ilmihi fima fa'al wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqah wa an jismihi fima abla. Apa kata Nabi? Nabi Abu Barzah al-Aslami berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua kaki seorang hamba tidak akan bergerak pada hari kiamat. Dua kaki tidak akan bergerak pada hari kiamat sehingga dia ditanya tentang yang pertama, umurnya. Tuan-tuan, nanti akan ditanya tentang umur. Ada 4 perkara yang Allah tanya kita. Hubaya-hubaya tuan-tuan, umur kita akan ditanya. Tadi saya tanya, mudir kata umur dia 72. Saya 76 tahun, tuan-tuan. Saya ingat Datuk Suhaimi pun rasa saya lebih muda daripada saya. Sama. Oh, sama. 76 tahun, tuan-tuan. Minta maaf, saya sebut minta maaf. Kalau nampak kasing-kasing macam saya mengangkat diri, bukan itu tujuan saya. Tapi tujuan saya ni untuk tuan-tuan memberikan kerangsangan kepada anak-anak ni, anak-anak di depan saya ni. 76 tahun, tuan-tuan. Setiap malam hampir setiap malam tak pernah miss kuliah maghrib. Hampir setiap subuh, setiap duha, kuliah subuh, kuliah duha. Hari Sabtu, hari Ahad, seluruh Semenanjung, tuan-tuan. 2 hari lagi habis kat sini, 19 hari bulan saya balik sekejap, saya kat rumah, terus berangkat ke Segamat, tuan-tuan. Segamat 3 hari di Segamat, balik ke Kuala Lumpur. Lepas tu sambung lagi, tuan-tuan. Minggu depan saya akan berada di Temerloh bersama dengan Ustaz Fariduddin. 3 hari lagi di Temerloh dan kawasan-kawasan sekitarnya. Habis Temerloh, tuan-tuan, saya balik sekejap. Saya akan ke Sungai Petani, ke Kulim, Kedah, tuan-tuan. 4 hari 3 malam di sana. Tuan-tuan, saya nak bagi tahu, kita bekerja untuk Allah, Allah akan bantu kita. Kita bekerja untuk Allah, Allah akan permudahkan kita. Kita bekerja untuk Allah, Allah bagi tenaga kepada kita. Kita bekerja untuk Allah, Allah jamin satu tempat istimewa bila kita mati bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala.
Jadi tuan-tuan umur 76 tahun ni, kawan-kawan saya tuan-tuan umur macam saya, dah main najis tuan-tuan, dah main najis dah. Setengah kawan-kawan saya dah pergi. Saya mempengusikan Forum Perdana Ihwal Islam 6 tahun tuan-tuan. Siapa yang di bawah saya yang saya pengusikan? Profesor Datuk Harundin telah dipanggil oleh Allah. Adiknya Hasan Din telah dipanggil oleh Allah. Profesor Hasim Jaya telah dipanggil oleh Allah. Saudara, Datuk Ismail Kamus sudah dipanggil oleh Allah. Yang akhirnya antara manusia yang paling saya segan, manusia, kalau tuan-tuan tanya saya siapa dia contoh manusia mukmin dalam dunia yang Datuk tahu, saya akan jawab manusia itu ialah bekas Mufti Selangor, namanya Datuk Ishak Baharom. Saudara, orang-orang ni semua dah pergi dah, semua dah tak ada dah. Yang tinggal Hasan Ali tuan-tuan, Hasan Ali tinggal. Dan Hasan Ali boleh pergi bila-bila saja tuan-tuan. Hasan Ali boleh pergi bila-bila. Tapi tuan-tuan, saya dah janji kepada Allah, hujung usia saya ni adalah untuk Allah. Hujung usia saya ni adalah untuk agama Allah. Hujung usia saya nanti untuk dakwah, kerja dakwah, mendakwahkan agama Allah. Dan hujung usia saya ini, saya harap akhirnya ganjaran Allah, bila saya mati bertemu dengan Allah, bila malaikat maut datang berjumpa dengan saya, bila malaikat maut datang berjumpa dengan tuan-tuan dan bertemu dengan saya, pastikan diakhirkan hayat kita dengan ucapan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Hadis mengatakan mati anak Adam, ucapan terakhirnya La ilaha illallah, Allah wajibkan syurga ke atas mereka. Saya datang sini, saya nak ucap La ilaha illallah di ujung hayat. Saya duduk di kursi ini menghadap tuan-tuan ni, menghadap anak-anak tahfiz yang saya sayang ini. Saya nak di akhir hayat saya mengucap La ilaha illallah. Nanti sebagaimana Ustaz Fariduddin dan saya akan menyebutkan tentang wakaf, juga akan membuka pintu. Sebab tuan-tuan dan puan, siapa yang bersedekah, siapa yang wakaf tuan-tuan, bila berada di alam kubur nanti, bila dihidupkan, bila diletakkan kita di padang mahsyar, bila sudah ditimbang tuan-tuan dan puan, bila sudah melalui titan sirat, tuan-tuan, manusia-manusia ini akan dipanggil mengikut pintu-pintu mereka, mengikut pintu-pintu apa yang mereka lakukan dalam hidup ni, ibadah mereka kepada Allah. Yang berpuasa, nama pintunya Ar-Rayyan, pintu syurga Ar-Rayyan akan panggil mereka. Mari. Malaikat akan bimbing tangan kita memasuki pintu Ar-Rayyan. Yang salat masuk syurga dengan pintu salat. Betul? Yang haji masuk pintu syurga dengan haji. Yang zakat masuk pintu dengan zakat. Yang infak masuk pintu dengan infak. Dalam infak itu, yang wakaf akan masuk pintu-pintu wakaf. Tanda ke tuan-tuan? Tanda ke ini? Ini janji Allah. Innaka la tukhliful mi'ad. Allah tidak pernah mungkir janji. Allah tak pernah mungkir janji. Hasan Ali mungkir janji, tuan-tuan, tapi Allah tidak pernah mungkir janji. Nabi tak pernah mungkir janji, tapi Hasan Ali mungkir janji. Saudara-saudara yang saya muliakan sekalian, saya datang kemari dan tuan-tuan pun datang di rumah Allah. Sekali lagi, di rumah Allah. Sebab tuan-tuan, bila hari akhir saya jumpa Datuk Suhaimi, saya pun tak tahu bila tuan-tuan. Tapi dijumpakan balik kami di rumah Allah ini tuan-tuan, di rumah Allah. Nah, saya mungkin tak pernah jumpa mudir ni tuan-tuan, mudir ni dijumpakan saya di rumah Allah. Saya tak pernah jumpa Tok Empat, dijumpakan kita di rumah Allah. Tuan-tuan bayangkan. Saya tak pernah jumpa Bilal muazzin ni tuan-tuan, dijumpakan di rumah Allah. Tuan-tuan bayangkan ni. Saya dipilih, tuan-tuan dipilih. Pertemuan kita ni tuan-tuan nampak, bukan pertemuan yang dibuat at random. It is not a meeting. Meeting is arranged at random. Bukan. Semuanya dalam ilmu Allah. Semuanya dalam sayang Allah. Semuanya dalam kasih Allah. Sukarkah Allah nak temukan tuan-tuan dengan saya ni di dandut, di tempat dandut? Boleh. Sukarkah Allah nak menemukan saya tuan-tuan ni di kabaret? Tuan-tuan kabaret? Mudah. Sukarkah Allah nak temukan saya tuan-tuan di kelab malam yang ada dalamnya social escort, yang ada dalamnya sugar baby, sugar daddy? Mudah.
Tapi Allah pilih Hasan, pilih tuan-tuan, pilih Datuk Suhaimi, ditemukan kita di rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Nak bincang, nak dengar satu tajuk, satu maudhu yang sangat disukai oleh Allah, yang sangat disukai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa dia? Sedekah. Apa dia? Wakaf. Apa dia? Amal jariah. Apa dia? Fi sabilillah. Ini kita cerita malam. Tadi Ustaz Farudin sudah memulakan. Saudara yang berkelahiran, bila mati anak Adam, tuan-tuan dan puan, yang pertama ditanya umur kita macam mana umur kita ni? Hasan Ali dah umur, tuan-tuan. Hasan Ali dah umur 76 tahun. Tuan-tuan ni, apa dah jadi 76 tahun, tuan-tuan? 76 tahun. Semalam masa saya bagi satu syarahan, tuan-tuan, kuliah maghrib, depan saya seorang engineer. Dia ada handphone, saya minta dia buat calculation. Sikit aja handphone. Siapa punya apa? Siapa yang ada handphone? Sikit aja. Dia tu pakai handphone tu. Tuan dapat siapa? Siapa dapat? Tuan dapat handphone. Okey tuan. Senang aja. Ini mengenai kita tertinggal solat. Tinggal solat dah cerita makni qada solat. Okey. Katakanlah tuan-tuan, katakanlah umur saya 76 tahun, 76 tahun. Saya tertinggal solat, tidak melakukan solat kerana saya lupa, kerana tertidur, kerana saja-saja saya malas nak solat. Ulama menyebut tentang tinggal solat ni, tak melakukan solat ini, yang dikatakan tuan-tuan dan puan yang boleh diqada, tertinggal ada beberapa perkara. Kecuali tertinggal salat kerana kita tidak katakan bahawa salat itu tidak wajib, itu sudah lain. Itu cerita sudah lain, tuan-tuan dan puan. Tapi masih kita mengatakan salat itu fardu tapi kita malas nak buat, salat itu fardu tapi kita tidur lebih seronok daripada salat, itu cerita yang lain. Tapi apa yang saya nak sebut, tuan-tuan dan puan, kebanyakan orang tinggal salat. Tuan-tuan, tu kira sikit. Kalau kita tinggal salat 20 tahun. Apa makna tinggal salat? Tuan-tuan, salat tapi wuduk tak betul artinya tertinggal salat. Sebab salat wuduk yang tak betul, maka salat ni pun tidak sah. Tertinggal salat. Apa lagi? Salat yang tidak mengikuti ada 3 rukun. 3 rukun salat. Apa rukun 3 rukun salat? Rukun qalbi, rukun qawli, rukun fi'li. Rukun qalbi kita tak tahu, rukun dalam hati kita tak tahu. Tak ada siapa, Allah saja yang tahu. Tapi rukun qauli. Rukun qauli. Apa rukun qauli yang pertama dalam rukun qauli? Yang wajib baca Fatihah. Kalau Fatihah tak betul disebut. Kalau Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Tak ada guru tajwid mengatakan bacaan itu betul. Tak ada. Bukan ha. Bukan alamin. Bukan alif, bukan hamzah. Ain. Alhamdulillahirabbil alamin. Ain. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik yaumid, kalau midin tak betul. Dal tu syaddah. Malik yaumiddin. Iyaka salah. Ya tu syaddah. Na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal, ihdinas si salah, bukan sin. Ihdinas siratal mustaqim, bukan ta. Ihdinas siratal mustaqim. Kadang-kadang ada imam baca, tuan-tuan, minta maaf lah. Ihdinas siratal mustaqim, bukan kaf. Qaf. Siratal bukan sirat. Siratal bukan. Siratal ladzi bukan lazi. Zal.
Waladdallin. Bukan waladdallin, bukan dal. Dad, dad, dad. Kalau waladdallin, tak betul. Dia menarik li sukun. Masya Allah. Macam mana tuan-tuan? Saya nak sebutkan tuan-tuan dan puan, ada di antara kita, saya tak tahu, ada dah kita tak pernah tuan-tuan, tak pernah. Kawan-kawan saya ramai tuan-tuan Kawan-kawan saya ada yang gajinya 67,000 tuan-tuan sebulan. 67, kawan saya 67,000. Apa dia kata? Hasan, kamu sebut-sebut Quran. Aku ni antara orang yang tak pernah khatam Al-Quran. Tak pernah khatam Al-Quran. Umur dia 67 tahun. Tak pernah khatam Al-Quran. Dan setengah-tengahnya orang profesional, dia mengaku tuan-tuan, dia tak ada suruh-suruh. Aku ni dah tak pernah pegang Quran 23 tahun, tak pernah pegang Quran, tak pernah tengok Quran pun. Anak aku pun aku tak tengok Quran, anak aku pun tak tengok Quran, isteri aku pun tak tengok Quran. Bayang tuan-tuan, rumah yang tidak ada Quran. Bayang rumah yang tak dibacakan Quran. Saya nak tanya tuan-tuan, saya nak tanya perempuan, macam mana pagi tadi? Rumah tuan-tuan ada 4 bilik atau 3 bilik. Bilik yang pertama anak laki-laki share 2 orang bilik yang pertama. Terdengar tak bacaan Al-Quran pagi tadi? Sama ada sebelum atau selepas subuh. Terdengar tak bacaan Al-Quran? Bilik nombor 2 anak perempuan juga 2 orang share bilik yang kedua. Terdengar tak bacaan Al-Quran pada pagi tadi di rumah kita, bilik yang kedua. Bilik yang ketiga ni bilik kita, master bedroom. Suami isteri. Baca tak Al-Quran pada pagi ni? Isteri baca tak Al-Quran, suami baca tak Al-Quran. Masya Allah. Sebab kalau kita baca Al-Quran, dalam Al-Quran tu cukup banyak tentang sedekah. Cukup banyak yang kita nak bincang, yang kita dah bincang pun. Ustaz Fadluddin dah bincang ni. Dalam Al-Quran cukup banyak tentang infak, tentang sedekah, tentang wakaf. Cukup banyak. Dalam hadis lagi banyak tuan-tuan dan puan. Tapi kalau kita tak buka Quran, tak baca, tak buka Quran, tak mentalaah, tak buka Quran, tak jumpa hal sedekah, tak buka Quran, tak jumpa hal infak, mana kita nak jumpa tuan-tuan? Mana hati kita nak bersama-sama dengan wakaf? Mana jiwa kita nak bersama dengan wakaf? Mana hati kita terpanggil untuk mewakaf? Ustaz Fadluddin tak bagi tahu tuan-tuan, orang-orang teman-teman yang hadir di apa ni, pejabat tanah, pejabat daerah dan pejabat tanah. Dermalah, wakaflah, sering RM5 tuan-tuan. RM5 sebulan. Bayang RM5 sebulan tuan-tuan. Saya cerita tadi dengan teman-teman di pejabat tanah, pejabat daerah. Saya kata, saya jarang-jarang pergi pasar. Semalam saya pergi pasar tuan-tuan, nak beli sikit makanan-makanan yang saya makan. Ada makanan yang saya makan tapi ahli keluarga tak makan. Ada makanan yang ahli keluarga makan tapi saya tak boleh makan makanan itu atas nama kesihatan. Saya kena beli makanan sendiri. Sikit saya beli tuan-tuan, sikit. Dengar ya? Papaya saya beli setengah. Satu papaya dekat Kuala Lumpur harganya RM12.80. Satu papaya yang medium size. Saya beli yang kecil, itu pun tak mampu nak beli semua. Saya kerat yang kecil itu, kerat 2. Satu lagi, rock melon. Tahu rock melon? Rock melon mahal. Setengah tu saya tengok harganya RM12.80. Setengah. Saya bagi suku daripada setengah. Minta orang Bangladesh tu tolong potonglah, tolong potong. Saya minta sikit je. Saya beli tuan-tuan, belilah apa ni, memplam. Orang sini makan memplam ke pau? Sini. Memplam tuan-tuan, saya beli sebiji aja saya beli untuk saya. Sebiji aja. Lepas tu saya beli tuan-tuan dragon fruit yang merah tu, dragon fruit. Pun saya beli sebiji tuan-tuan, tak mampu nak beli juga biji. Beli begitu dengan beli butter, saya kena makan butter dan sebagainya. Beli bali, saya makan bali dan sebagainya. Tuan-tuan nak tahu berapa? RM220 tuan-tuan. RM220. Jadi bila Ustaz Fadluddin bagi tahu orang pejabat tanah, pejabat daerah, wakaflah sebulan daripada gaji kamu yang RM3,000, RM4,000 tu, sebulan bagi RM5 tuan-tuan. Tuan-tuan cuba bayangkan. Sebulan bagi RM5. Saya kata tadi bukan RM5, saya cadang kata RM30. Dan ayat Al-Quran, hadis Nabi Muhammad SAW menyebutkan, kamu kalau berinfak, kamu kalau berwakaf, pasti Allah jamin kamu tidak akan jatuh miskin. Kamu tidak akan jatuh miskin. Allah jamin kamu tidak akan jatuh miskin. Wahai teman-teman aku di Maran,
Wahai teman-temanku di Pahang, yang jumlah penduduk Islam Pahang ni 1,6 juta orang. Wahai teman-temanku seluruhnya, di sini teman-teman Marang di bawah pimpinan Tuk Suhaimi ni, mari kita mulai malam ni tuan-tuan. Pejam mata tuan-tuan, pejam mata pergi bank. Pergi bank buat SI namanya, standing instruction. Bagi tahu bank, setiap 30 hari bulan potong RM30, potong RM30. Kalau tuan-tuan tak boleh potong RM30, potong RM10. Nama penerima RM10 tu ialah wakaf Pahang. Setiap bulan tanpa tuan-tuan sedar, selepas 10 tahun, tuan-tuan bayangkan. Satu bulan tuan-tuan bagi RM20, satu tahun 12 kali 20, 2 kali 12, 24, 240. 10 tahun 2,400. 20 tahun bayang tuan-tuan. Bayang. Itu satu orang. Kalau 1,6 juta penduduk Pahang ni, 1,6 juta penduduk Islam, bayangkan berapa tuan-tuan? Kali tuan-tuan 1,6 juta. Tiap-tiap 6 bulan satu bangunan naik tuan-tuan. Tiap 1 tahun satu bangunan naik. Bangunan besar pencakar langit boleh naik tuan-tuan. Setiap 5 tahun bangunan pencakar langit boleh naik. Milik orang Islam, milik orang Islam tuan-tuan. Boleh tuan-tuan tahu ini bangunan milik orang Islam. Tuan-tuan boleh namakan tak salah. Namanya Buruj ke Hikmah ke, tuan-tuan namakan apa saja. Tapi kita tak buat. Pergimaran pun yang besar bukan milik orang Islam, saya tengok. Apalagi pergi tempat saya, Taman Tun Dr. Ismail. Pencakar langit dekat sana tuan-tuan. Ada bangunan di Kuala Lumpur sekarang 118 tingkat. Tuan-tuan tahu tak? 118 tingkat. Bukan milik orang Islam. Milik institusi, bukan milik orang Islam. Mana tuan-tuan? Inilah yang diusahakan. Wakaf Pahang selalu usahakan. Sebab kita tak mau tanah-tanah, bangunan-bangunan, apa juga harta alih, harga yang tidak alih, kita tak nak dormant. Kita tak nak. Kita tak benda tu mati, harta tu mati. Berapa banyak tuan-tuan dapat? Antara tanah yang paling banyak tuan-tuan di Pahang ni, di Malaysia di Pahang lah yang paling banyak tanah-tanah yang tidak diusahakan. Pemiliknya sudah mati, anaknya tak berminat, lari ke Kuala Lumpur, lari ke Kuantan. Akhirnya tanah-tanah tidak diusahakan, termasuk tanah Felda tidak diusahakan. Bayang tuan-tuan. Di sinilah wakaf berperanan. Wakaf berperanan tuan-tuan untuk menjadi satu organisasi dengan ekspertis yang mereka ada, nak bangunkan tanah-tanah, nak bangunkan bangunan-bangunan, nak bangunkan harta-harta, nak bangunkan apa juga milik orang Islam yang mereka secara seronok, secara sah mewakafkan atas nama lillahi ta'ala. Ini kita kena buat. Tuan-tuan, kita tak payah fikir dah nak buat wakaf, nak fikir wakaf, nak melahirkan wakaf, nak buat enactment wakaf, nak buat legislation wakaf, nak berikan undang-undang wakaf, nak dapatkan kelulusan itu, kelulusan ini. Tak perlu dah. Semuanya sudah dibuat oleh wakaf Pahang. What you need to do is very simple. What it is? Make an allowance for every month at least RM20 per family. Tuan-tuan tuan-tuan ada anak 4 orang, semuanya dah bekerja. Ada yang cikgu, ada yang doktor dan sebagainya. RM20, apa jadi masalahnya tuan-tuan? Bagi tahu saya. Tapi pasal kita tuan-tuan tak fikir, pasal kita tak dikejutkan, pasal kita tak ada bagi tahu, pasal kita tak ada ilmu, pasal kita jahil, akhirnya tuan-tuan kita sendiri saja. Gaji banyak sendiri, duit banyak sendiri, simpan banyak sendiri. Inilah tuan-tuan, inilah Qarun moden. Inilah dia Qarun moden. Apa yang Allah hendak, macam Nabi tuan mengaji, dan Nabi kata sedekahlah, zakatlah, wakaflah, bagilah, sedekahlah, walaupun setengah biji kurma tuan-tuan, walaupun setengah biji kurma. Tak ada orang di Malaysia, di Maran ke tuan-tuan nampak, di Mentakap ke, di Temerloh ke, di Kuantan ke, di Lipis ke, di Raub ke, di Bentong ke, tak ada orang di Malaysia ni, di Pahang ni, yang tidak boleh mengeluarkan RM20 satu bulan. Tak ada orang. Tapi kita tak buat. Sampai umur 70 tahun tak ada lagi. Sedekah tak ada, zakat tak ada, wakaf tak ada. 70 tahun dah hidup. Macam mana tuan? Saudara-saudara,
Inilah yang perlu kita fikirkan. Apa Wakaf Faham nak buat? Wakaf Faham, dia ada portal itu. Tuan-tuan pergilah portal dia, Wakaf. Type Wakaf Faham aja. Portal yang agak sophisticated. Dalam portal itu dia beritahu berapa banyak tanah wakaf, berapa banyak nilai tanah-tanah itu, berapa kutipannya bulan lepas, berapa kutipannya hari ini, berapa kutipannya pada tahun ini sampai sekian hari bulan. Allah, semuanya. Tuan-tuan nak tahu berapa banyak tanah wakaf di Pahang? Tekan saja tanah wakaf Pahang, akan semuanya sudah diurus. Semuanya sudah diurus. Yang memerlukan kita, yang diperlukan daripada kita di sini lah tuan-tuan, apa dia? Bantulah setakat mana pun sebagai seorang Muslim. Bantu setakat mana sebagai seorang Muslim. Dan tuan-tuan puan, saya bagi jaminan, tidak ada satu sen pun duit wakaf itu akan diselewengkan. Tidak ada satu sen pun tuan-tuan. Tidak ada satu sen. Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibal fa abayna yahmilnaha wa asfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Cerita amanah. Amanah. Saya yakin, sebab itu saya masuk menolong, membantu bersama kerjasama dengan Wakaf Faham. Pasal saya yakin. Kalau saya tak yakin, apa halnya? Pasal apa saya nak bantu Wakaf Faham? Pasal apa saya nak mempromosi Wakaf Faham? Tapi saya yakin. Saya yakin dengan Datuk Halidan, saya yakin dengan Ustaz Syakir, saya yakin dengan Ustaz Fariduddin. Inilah tuan-tuan yang kita dapat. Nombor 2. Tuan-tuan dan puan ya, tadi bila saya baca tentang 4 perkara yang ditanya nanti di akhirat nanti, wa an malihi min aina maktasabahu wa fima anfaqu. Harta yang tuan-tuan ada yang dapat ni, macam mana boleh dapat? Macam mana boleh dapat? Rasuah. Rasuah tak payahlah tuan-tuan. Rasuah tak payah, zakat tak payah, apa tak payah rasuah. Macam mana kita dapat harta tuan? Macam mana kita dapat? Tipu orang. Tuan-tuan akan ditanya usul asal harta itu. Dan bagaimana kita belanjakan harta itu. Tuan-tuan ada buat tak? Tuan-tuan ada tak buat? Tuan-tuan kita buat satu inventory. Tengok dalam masa 1 tahun, tiap-tiap bulan, macam mana kita belanja, macam mana kita belanja. Saya yakin tuan-tuan, perbelanjaan bulanan tuan-tuan yang pencen ke yang ada pendapatan bulanan, saya yakin sebagian besar daripada kita tak ada satu peruntukan untuk zakat, tak ada peruntukan untuk wakaf, tak ada satu peruntukan untuk sedekah, tak ada satu peruntukan untuk infak, tak ada satu peruntukan untuk fidyah. Tak ada. Peruntukan untuk bayu kereta ada, peruntukan untuk minyak kereta ada. Peruntukan untuk bagi minyak motosikal ada, peruntukan untuk road tax ada, peruntukan untuk membeli bahan-bahan makanan ada, peruntukan untuk membeli pakaian ada. Tapi tak ada peruntukan untuk wakaf. Macam mana? Inilah yang kita kena fikir tuan, kena fikir malam ni. Malam ni puan-puan kena fikir gesa suami-suami. Satu family, kalau anak kita dah bekerja 2 orang, mak bapak pencen, dua-dua pencen tuan-tuan, salah satu family bagi RM20, tidak adil pada saya. Tak adil. Tak adil. Keadilan itu akan ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saudara-saudara. Dan satu lagi, kalau tuan-tuan kata miskin, makin miskin tapi makin terbuka hati untuk menginfak, untuk berwakaf, makin baik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Profesor Harundin tuan-tuan, yang selama berforum perdana dengan saya selama 6 tahun tuan-tuan, menyebut tentang sedekah ni, tentang menginfak ni. Jangan kamu menunggu infak sehingga kamu menjadi kaya. Dah kaya baru nak infak. Daripada miskin, infak Allah gandakan dengan penuh keberkatan, kamu menjadi kaya. Kamu infak, kamu keluar zakat, kamu berwakaf, kamu buat kerja-kerja fisabilillah, walaupun kamu miskin, lama-lama atas nama multiplication, apa yang kita lakukan di sisi Allah, tergandaan di sisi Allah, kita menjadi kaya. Saudara, jangan menunggu jadi kaya
baru kita nak menzakat, baru nak infak, baru nak wakaf. Jangan tunggu nak jadi kaya sampai mati kita tak masuk golongan orang kaya. Saudara-saudara yang saya muliakan sekalian, apa faedahnya kita buat ni? Faedahnya untuk umat, faedahnya untuk generasi yang kita akan tinggalkan. Tuan-tuan tak ke generasi yang tinggalkan? Tuan-tuan tengok kawasan Felda, tuan-tuan buat ni. Tanah-tanah tidak diusahakan, anak-anak bergaduh, tuan-tuan, bergaduh anak-anak. Bila-bila saya bersyarah di kawasan Felda, imam ataupun ketua kampung kat situ datang ngesut-ngesut atau jumpa saya. Tolong doktor, dekat sini doktor, berperang adik-beradik, berperang adik-beradik. Pasal apa berperang adik-beradik? Pasal tanah Felda tak boleh ditukar nama begitu. Tidak boleh kepada faraid, tak boleh. Berperang adik-beradik. Kakak tak tegur adik, adik tak tegur abang, abang tak tegur kakak. Bukan tak tegur, berkerat rotan, berpatah arang, tuan-tuan. Macam mana kita nak berjumpa dengan Allah? Harta itu ditinggalkan oleh ayah. Tanah 10 ekar, tuan-tuan dan puan. Tanah rumah cukup ekar. Ditinggalkan oleh ayah atau usaha ayah. Ayah yang kulit putih sampai hitam kulit ayah mengerjakan, tuan-tuan, mengerjakan tanah itu. Tapi kita anak-anak, tuan-tuan, bergaduh di antara kita. Anak-anak yang tak tumpahkan sebutir peluh pun atas harta itu. Tetapi mereka bergaduh untuk mendapatkan ownership, untuk mendapatkan, tuan-tuan, pemilikan kepada harta itu. Ini masalah besar. Tapi kalau kita buat wakaf macam ni, tuan-tuan, wakaf, insyaAllah, panggil adik-beradik, tuan-tuan, panggil adik-beradik. Tuan-tuan balik nanti, tuan-tuan, dengan suami, dengan anak-anak, paling tidaknya sebelum tuan-tuan tidur atau besok pagi atau malam besok, cerita kepada mereka. Semalam mama dan ayah mendengar daripada Ustaz Fariduddin dan Dr. Hasan Ali cerita tentang wakaf. Kalau tengok kita punya buku belanja harian sejak 10 tahun yang lalu, tak pernah tercatat ada sumbangan untuk wakaf. Tak ada. Mak risau ni, mak risau. Macam mana mak nak jawab soalan Allah? Macam mana ayah nak jawab soalan Allah nanti? Kita ada harta, kita ada kemampuan, kita ada keupayaan, tapi kita tidak ada iman, kita tidak ada hati, kita tidak jiwa agama. Jadi kita tidak pernah keluar, tidak ada di antara kita tak keluar zakat pun, kita tak keluar. Inilah yang dirisaukan, tuan-tuan. Nombor 3, apa yang nak dirisaukan, tuan-tuan? InsyaAllah ya. Kita risaukan harta yang kita tinggalkan ini. Tak ada satu orang, tak ada satu organisasi, tak ada satu agensi yang dapat mengurus mentadbir dalam dunia moden ini. Kita hendak harta kita ditadbir secara moden. Kita hendak harta kita diniagakan secara moden. Kita hendak harta kita dibisneskan secara moden. Kita hendak harta kita, tuan-tuan, memberikan manfaatnya menggunakan instrumen-instrumen moden, menggunakan financial instrument moden, business instrument moden kita nak gunakan. Yang inilah speciality yang diberikan Allah yang ada kepada wakaf faham. Jadi tuan-tuan dan puan, saya harap sangatlah dengan kesedaran yang kita dapat timbulkan pada malam ini, dengan tuan-tuan dan saya hadir di rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita cerita di rumah Allah menjadi saksi. Malaikat-malaikat menjadi saksi, tuan-tuan. Malaikat-malaikat menjadi saksi. Dan malaikat, tuan-tuan, kalau subuh besok, suasana ini sampai kepada subuh besok, suasana mewakaf ini sampai subuh besok ada, tuan-tuan, dengung-dengung suasana itu, roh suasana itu. Penceritaan kita pada malam ini, tuan-tuan, subuh besok, tuan-tuan datang subuh. Besok, tuan-tuan datang subuh. Pasal hari ini kita mendengarkan satu cerita mengenai wakaf. Kita hendak, tuan-tuan dan puan, supaya langkah-langkah kita untuk menuju masjid ini adalah langkah-langkah yang digerakkan kerana kepahaman, komitmen kita untuk menermakan sesuatu kepada Allah. Jadi besok pagi, tuan-tuan, besok pagi, sebagai gambaran kita sudah melakukan satu perubahan dalam hidup, perubahan dalam keluarga, perubahan suami isteri. Besok tuan-tuan datang bersubuh di sini bersama isteri, bersama suami, anak-anak yang sudah balik berumur 13 tahun ke atas. Datang kemari, tuan-tuan. Datang kemari kita sembang subuh dekat sini. Azan diazankan, kaki tuan-tuan sudah ada di ruang solat ini. Sebelum azan diazankan, muazzin azan besok, tuan-tuan, sampai as-salatu khairum minan naum, kaki kita sudah ada di soft di masjid namanya Masjid Al-Ihsan. Ini kampung Sentosa, Maran, Pahang Darul Makmur. Tuan-tuan puan, subuh ni besok imam baca, besok kita berimam besok. Setelah tuan-tuan menunaikan sembahyang subuh 2 rakaat, sunat subuh 2 rakaat,
Apa ganjaran sembahyang sunat subuh 2 rakaat tuan-tuan? Apa ganjaran dia? Apa ganjaran salat sunat subuh 2 rakaat? Ganjarannya dunia dan seisi-isinya. Habis kita sembahyang subuh 2 rakaat, kita pun beratur dalam saf di belakang imam. Imam baca. Bila imam baca Fatihah, waladdallin, imam kata amin, makmum pun kata amin. Bila makmum kata amin, ini sembahyang subuh tuan-tuan. Bila makmum kata amin, amin makmum yang keluar daripada Masjid Al-Ihsan ini disambut oleh makhluk-makhluk langit tuan-tuan. Ini magic tuan-tuan. Amin kita, amin subuh kita, mengaminkan imam membaca Fatihah, waladdallin, imam amin, makmum amin, makmum amin, puan-puan, disambut amin kita oleh malaikat-malaikat nun yang berada di langit, makhluk-makhluk langit. Seluruh makhluk langit tuan-tuan, seluruh makhluk langit. Berapa ramai makhluk langit? Ada ulama mengatakan satu titik hujan satu malaikat, satu titik hujan satu malaikat, satu titik hujan satu malaikat. Berapa trilion malaikat. Setiap satu malaikat menyebutkan amin. Setelah menyebutkan amin, menyebut nama kita satu persatu yang berbaris dalam saf pada sembahyang subuh sebenarnya. Seorang-seorang disebut oleh malaikat. Apa malaikat kata? Ampunkan mereka wahai Allah, ampunkan mereka wahai Allah. Aku nampak hati mereka, mereka nak menzakat. Aku nampak hati mereka, mereka nak berwakaf. Aku nampak hati mereka, mereka nak buat kebaikan wahai Allah. Selepas semayang, sebelum semayang, mereka nak buat kebaikan untuk dirinya, untuk keluarganya, untuk masyarakatnya, untuk umatnya. Wahai Allah, makbulkanlah kehendak kepimpinan mereka wahai Allah. Saudara-saudara, inilah yang perlu kita buat. Saya harap tuan, saya nak menutup akhirnya tuan-tuan, 3-4 perkara. Pertama, mulai malam ni tuan-tuan adakan mesyuarat dengan keluarga. Terus lama-lama sangat mesyuarat, 15 minit saja. Tajuk mesyuarat pada malam ini ialah apa sumbangan kita kepada agama Allah. Itu dia. Apa sumbangan kita kepada agama Allah. Satu hari nanti tuan-tuan, anak-anak tahfiz ni, katakanlah 20 tahun daripada sekarang. Tuan-tuan bayangkan anak-anak tahfiz ni, tiap-tiap satu orang dibiayai. Tiap-tiap satu orang duduk asrama-asrama mereka seperti asrama 3-star hotel tuan-tuan, 3-star hotel. Tiap-tiap orang daripada mereka akan menerima imbuhan. Mungkin satu bulan dapat 1,000 orang. Mungkin 1,000 orang seorang tuan-tuan. Bila mereka sudah menjadi hafizah, di Selangor ada buat, tempat-tempat lain pun ada buat tuan-tuan, diberikan imbuhan bulanan tuan-tuan. Budak-budak yang hafaz Al-Quran di setengah negara, termasuk Malaysia, termasuk beberapa negeri, sudah memberi imbuhan kepada mereka. Saudara, dia keluar daripada universiti tuan-tuan. Orang keluar universiti, gaji sekarang ni dalam RM2,800. Anak ni nanti bila graduate, bila hafaz Al-Quran 30 juzuk dengan bantuan wakaf Pahang dan tuan-tuan, insya-Allah yang akan datang ni, satu bulan tuan-tuan, RM2,000, RM3,000 tak ada masalah untuk bagi satu orang ni, atas nama Al-Quran, Kitabullah, atas nama Al-Quran Kitabullah. Macam mana nak buat tuan-tuan? Inilah yang kita nak buat. Kalau tidak tuan-tuan, kalau tidak jadi beginilah dia. Di negeri Selangor tuan-tuan, berapa ratus mahtafiz yang tak ikut speks, yang tak ikut spesifikasi. Berapa ribu. Tanah tak ikut, cara membangun tak ikut, cara bangunan tak ikut, Allah. Dinding tak ikut spek, flooring tak ikut spek, bumbung tak ikut spek. Macam mana? Tapi kita hendak satu hari nanti dengan wakaf Selang, wakaf Pahang, mendahului daripada institusi yang lain. Anak-anak ini tuan-tuan betul-betul berada di Menara Gading, betul berkegading menara di Menara Gading. Menara Gading Al-Quran, Menara Gading Al-Quran tuan-tuan. Kita tak ada pelajar-pelajar Al-Quran di second class citizen. Wakaf Pahang akan naikkan mereka tuan-tuan, akan naikkan mereka. They are not second class citizen, they are not. Sebab mereka memegang amanah Allah, mereka memegang Al-Quran, mereka memegang Kitabullah, memegang wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tempat mereka special tuan-tuan. Di dunia kita specialkan, di akhirat memang tempatnya mendapat satu peluang special di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Satu-satu orang yang hafaz Quran ni boleh selamatkan, dia bagi syafaat. Satu orang dibersyafaat kepada ada hadis mengatakan 10 orang. 10 orang. Termasuk beberapa orang dan keluarganya tuan-tuan,
which has been destined. Who has been destined? Destined maknanya memang keluarganya sudah dimasukkan termasuk catatan ahli neraka, tapi anak-anak tahfiz dengan syafaat mereka boleh selamatkan mereka menjadi ahli syurga. Tuan-tuan, kita cuba bayangkan. Inilah tuan-tuan ya, kita harapkan wakaf faham dan bersama-sama dengan kita. Yang ketiga tuan-tuan, insya-Allah kita harap malam ni kita buat keputusan. Dengar saja tak guna tuan-tuan. Dengar saja tak guna. Action is much more important than you just mere hearing. Tuan-tuan kena buat, kena bertindak. Selamatkan diri tuan-tuan. Selamatkan diri di dunia, selamatkan diri untuk kita di akhirat. Selamatkan diri untuk berada di padang mahsyar. Selamatkan diri kita berada di bawah arasy Allah Subhanahu Wa Taala. Selamatkan diri bila kita ada di atas mizan. Selamatkan diri bila kita berada di titian sirat. Inilah kita nak buat. Macam mana menyelamatkannya tuan-tuan puan? RM30 sebulan, RM50 sebulan, RM100 sebulan, RM30 sebulan, RM50 sebulan, RM100 sebulan. Kemana-mana nak disalurkan? Wakaf faham, wakaf faham, wakaf faham, wakaf faham. Buat tuan-tuan, buat tuan-tuan, buat. Akhirnya tuan-tuan puan, insya-Allah mudah-mudahan ya, Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita supaya wakaf faham diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dibukakan pintu rahmat dan rahim oleh Allah Subhanahu Wa Taala, supaya wakaf faham terus menjadi juara untuk menstruktur semula ekonomi orang Islam di negeri Pahang ini. Ini satu cita-cita yang sangat besar tuan-tuan dan puan. Cita-cita besar ni tuan-tuan dapat disanjung, dapat dibuktikan, dapat dijalankan dengan sokongan daripada 1.6 juta manusia yang menjadi population negeri Pahang ini, insya-Allah. Cukup setakat itu tuan-tuan dan puan. Hanya saya nak menyebutkan beberapa perkara. Tuan-tuan dan puan ni, anak-anak semua ni, ini ada kad saya. Ni kad. Kad saya ni dekat mana kita punya apa ni? Mana kita punya meja kita, kat mana meja? Ada meja. Kita ada meja kat luar tuan-tuan. Oh Allah, saya masuk-masuk tu tengok tadi tempat-tempat tuan-tuan yang makan minum special lah tuan-tuan. Sebelah tu saya tengok ada pula dewan. Allah, orang kahwin boleh di situ, orang bertunang boleh di situ. Masya-Allah. Hebat tuan-tuan, hebat. Memang hebat. Facilities hebat. Facilities memang hebat. Tapi ada orang menganjurkan majlis kahwin tuan-tuan, menyewa kat situ dan sebagainya. Tapi dia menyewa tempat itu, tapi dia tak menyewa ruang salat rumah Allah Subhanahu Wa Taala ni. Ini satu benda tuan-tuan. Dia boleh sewa dekat situ, dia boleh himpunkan orang dekat situ, dia boleh melakukan beberapa acara di situ, tapi orang sesama tak pernah berada di ruang salat ini tuan-tuan. Ini satu perkara ya. Kita harap tidak berlaku kepada kita, tak berlaku kepada tuan-tuan. Ini tuan-tuan. Ni kad saya. Di belakang kad saya ni ada 6 media sosial platform. Apa dia? Facebook, Instagram, Telegram, YouTube. Saya berdakwah 2 cara. Satu berdakwah namanya in person. Ya? Ini namanya face to face. Ini berdakwah macam ni. Satu lagi online. Online dakwah. Dakwah online. Dakwah secara online. Hari-hari, boleh katakan selang-selang hari, ada saja kuliah baru, kuliah baru, kuliah baru, kuliah baru yang terpapar dalam YouTube, yang terpapar dalam Facebook, yang terpapar dalam TikTok. Sekarang ni tuan-tuan ni, sekarang ni live 2 ni. TikTok pun live, Facebook pun live ni. TikTok pun live, Facebook pun live. Jadi nak dapat tuan-tuan user ID-nya ada dekat sini. Sebarkan tuan-tuan, sebarkan. Seramai-ramai orang. Apa kita buat tuan-tuan? Screenshot. Tahu screenshot? Screenshot kita ambil gambar ni tuan-tuan, sebarkan kepada adik, abang, kakak, saudara mara kita dan sebarkan. Dan bagi tahu mereka, catatan di bawah bagi tahu ini adalah kad Dr. Hassan. Saya dapat kad ni waktu Dr. Hassan memberikan ceramah mengenai wakaf faham. Sebut situ wakaf faham. Kita harap tuan-tuan dan puan, wakaf faham akan menjadi satu agensi yang akan meneroka kemajuan ekonomi rakyat negeri Pahang, insya-Allah. Ni. Nombor 2 tuan-tuan dan puan ya. Saya dah menulis 40 buku tuan-tuan. Saya dah tulis 40 buku. 40 buku saya dah tulis. Ini 3 buku yang terakhir. 3 buku yang terakhir. Mungkin sampai akhir hayat saya ni tak ada tulis buku lagi dah. 76 tahun tuan-tuan. Mungkin dah tak ada tulis buku. Inilah buku yang terakhir. Inilah buku yang membawa saya ke syurga, yang menuju ke jalan ke syurga buku ni. Buku yang pertama tajuknya Husnul Khatimah, Impian Setiap Muslim. Husnul Khatimah, Impian Setiap Muslim.
Baca buku ni tuan-tuan. Puan-puan baca buku ni. Buku ni saya tulis cara manual. Macam mana nak mati mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apa jadi kalau kita mati tidak mengucap la ilaha illallah? Apa ilmu untuk mati mengucap la ilaha illallah? Apa amal untuk mati untuk mengucap la ilaha illallah? Apa amal pagi, apa amal tengah hari, apa amal petang, apa amal malam? Apa amalan dengan isteri, dengan keluarga, apa amalan dengan jiran tetangga, masyarakat, seluruhnya tuan-tuan dan puan ni. Apa amalan malam, qiyamul lailnya macam mana, tahajudnya macam mana? Ini buku ni. Buku yang kedua, tajuk dia khidmati ayah bonda hingga akhir hayat. Khidmati ayah bonda hingga akhir hayat. Saudara, tak ada rumah di Malaysia ni yang tak ada dalam rumah tu anak derhaka. Tak ada rumah dalam Malaysia ini, rumah orang Islam yang dalam rumah tu tidak ada anak derhaka. Anak kita derhaka, tuan-tuan. Anak kita derhaka. Saya cerita tadi, tuan-tuan, saya nak ulang cerita tadi. Semalam saya bagi satu kuliah maghrib di Kuala Lumpur. Habis saya berkuliah, datang seorang berjumpa dengan saya, umur dia 59 tahun. Datang jumpa saya. Dia menceritakan ada anak dia, anak yang ketiga, yang keempat, masuk universiti tempatan. Masuk, saya tak menamakan universitinya, tak cantik. Okey, dia masuk universiti, tuan-tuan. Sekarang masuk semester yang kedua. Semester yang pertama dah habis, masuk semester yang kedua, baru masuk universiti. Masuk semester yang kedua, dia tahan. Sebagai ayah, sebagai mak, dia tahan. Dia tak bagi anak dia sambung belajar. Pasal apa, tuan-tuan dan puan? Entah macam mana mak dia tahu password anak dia melalui telefon. Anak dia tinggalkan telefon, mak dia baca dengan ayah dia apa yang tersirat dalam telefon. Pasal ada suspicion di kalangan orang tua ini tentang anak-anak itu. Apa tuan-tuan tahu dalam telefon tu? Cerita dia sudah menjadi sugar baby, tuan-tuan. You know what sugar baby is? Sugar baby ialah orang yang menawarkan dirinya kepada orang-orang tua yang lebih dewasa dan diberikan pendapatan, ada pendapatan sampai RM3,000 sebulan. Sekali berjumpa kadang-kadang dapat sampai RM500, tuan-tuan. Dan tuan-tuan, disenaraikan dalam tu disenaraikan. Saya buka website. Saya buka Google. Siapa dia sugar daddy, siapa dia sugar baby? Tuan-tuan dan puan, disebutkan kebanyakannya pada universiti. Tapi dalam website yang saya buka tu menyenaraikan 10 universiti, hampir semua universiti swasta, tuan-tuan, yang pelajar-pelajar dia sebagian besarnya terlibat sebagai sugar baby. Diberikan dia sugar daddy. Tuan-tuan dan puan, yang paling menyedihkan saya, tuan-tuan, yang paling menyedihkan, tuan-tuan, perempuan yang paling menyedihkan dalam cerita, tuan-tuan dan puan, ada satu lagi namanya sugar mama. Tuan-tuan tahu sugar mama? Isteri-isteri yang menawarkan dirinya kepada orang lain walaupun masih bersuami, berumah tangga, tapi menawarkan diri kepada orang lain untuk diguna oleh orang lain. Ini namanya sugar mama. Saudara, bayanglah, tuan-tuan. Tuan-tuan cuba bayangkan betapa korapnya iman, korapnya akhlak, korapnya agama. Tuan-tuan cuba bayangkan. Okey, puan-puan, ini buku yang terakhir saya tulis. Tiga-tiga ini yang terakhir. Daripada 40 buku, ini yang terakhir saya tulis. Tajuk buku ni, Isteriku Ketua Bidadari Syurga. Ya Allah, Isteriku Ketua Bidadari Syurga. Isteriku bukan bidadari syurga, itu rendah. Isteriku bukan ahli syurga, masih rendah lagi. Tapi isteriku Ketua Bidadari Syurga. Siapa Ketua Bidadari Syurga? Apa dia buat untuk jadi ketua bidadari syurga? Apa dia buat dengan suaminya? Apa dia buat dengan anak-anaknya? Apa amalannya? Apa yang tidak dibuatnya? Apa yang dibuatnya? Apa sarananya? Apa kehidupannya? Apa matlamatnya? Apa amalan hariannya? Apa amalan malamnya? Macam mana tahajudnya? Macam mana qiyamul lailnya? Inilah namanya buku ni, Isteriku Ketua Bidadari Syurga. Tuan-tuan dan puan, kat sana senang aja. Kalau tuan-tuan tak dapatkan buku ni pun, tuan-tuan boleh dapatkan brosur. Dia ada brosur dia. Dia ada brosurnya, tuan-tuan dan puan, insya-Allah. Daripada brosur itu tuan-tuan boleh scan ni. Dia ada QR code dan sebagainya. Mudah saja, mudah. Kalau tidak pun online, tuan-tuan, online saja tuan-tuan dapatkan buku ni, insya-Allah. Dan saya harap tuan-tuan baca ni. Tuan-tuan dapatkan ini satu brosur namanya Kompleks Anjung Husnul Khatimah.
Kompleks Anjung Husnul Khatimah yang akan saya bangunkan, tanah 7 ekar yang diwakaf, Kampung Lebu, Mungkin Mempaga, Bentong. Sekarang sedang buat kerja tanah. Tuan-tuan daripada Kuala Lumpur nak pergi Kelantan, orang Kelantan ikut Gua Musang, tuan-tuan mesti lalu tanah ni tepi jalan tuan-tuan. Tanah ni diwakafkan 7 ekar wakaf. Nilai 1 ekar tuan-tuan dalam 120,000. 12 kali 7 berapa tuan-tuan? Yang mewakafkan tu orang Pahang, orang Temerloh. Suami dia consultant property, isteri dia senior lawyer kanan. Dua-dua orang tu berpakat untuk wakafkan tanah ini. Dan tanah ini sudah diwakaf. Nama pemilik tanah sekarang bukan nama dia orang lagi. Nama pemilik tanah sekarang ialah Majlis Agama Islam Pahang. Dan Majlis Agama Islam Pahang telah mengambil Yayasan Husnul Khatimah, yayasan saya, sebagai mutawali namanya. Mutawali ini orang yang akan membangun, yang akan mengisi program-program di tempat ini, insya-Allah. Apa programnya tuan-tuan? Lebih kurang programnya ialah kita nak jemput orang Pahang, orang Johor, orang Negeri Sembilan, orang Kelantan, orang Terengganu, orang Sabah, orang Sarawak, orang Brunei, orang Singapura, Selatan Thailand, orang Indonesia datang sini untuk ikut program apa? Program datang kat sini, program pembinaan tarbiyah supaya mati mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Boleh duduk sini setahun, boleh duduk 5 tahun, boleh duduk 10 tahun, boleh mati di tempat ini tuan-tuan dan puan. Insya-Allah ya. Ada 3 perkara. Yang pertama, pusat pengajian warga emas. Yang kedua, pusat penjagaan. Tadi pengajian, penjagaan warga tua. Kalau tuan-tuan tengok anak-anak kita tuan-tuan tak bantu kita waktu kita tua. Menantu kita tak suka tengok kita pasal kita dah tua. Kita beli cucu-cucu tak layan kita pasal kita dah tua. Elok tuan-tuan bawa diri ke tempat ini tuan-tuan. Ya, tempat ini semuanya akan ada 350 orang. Semuanya akan bangun pukul 4.45 pagi. Mereka akan bertahajud. 1 minggu 7 hari tahajud, 1 bulan 30 hari tahajud, 1 tahun 365 hari tahajud. Qiyamul Lail. Kalau duduk di rumah, berapa orang 1 bulan boleh 30 hari tahajud? Bagi tahu saya tuan-tuan. Dan sembahyang selama-lamanya di masjid. Kita ada masjid, peminat yang pertama masjid berharga 4 juta ringgit. Ada masjid berharga 4 juta ringgit. Keseluruhan pembangunan ini 27 juta ringgit tuan-tuan dan puan. Insya-Allah kita akan bangunkan ya. Dan ada satu program tuan-tuan, ada satu program ni seminggu, ada 5 modul. Datang seminggu, balik bila lapang, datang minggu yang kedua, datang minggu yang ketiga, datang minggu yang keempat. Set up satu modul tu 1 minggu. Apa tajuk modul tu? Tajuk modul tu mati mengucap la ilaha illallah modul 1. Mati mengucap la ilaha illallah modul 2. Mati mengucap la ilaha illallah modul 3. Akhirnya mati mengucap la ilaha illallah modul 5. Dalam dunia ni tak ada orang buat ni tuan-tuan. Dalam Malaysia belum ada lagi ni. Inilah tempatnya tuan-tuan. Di Kampung Lebu, Mungkin Mempaga, Pahang Darul Makmur. Kita buat semuanya wakaf. Tanahnya wakaf, pembangunannya wakaf, pasir dapat wakaf, simen dapat wakaf, arkitek-arkiteknya bekerja atas nama wakaf, semuanya wakaf. Alhamdulillah. Tuan-tuan boleh tengok sekarang ni, tuan-tuan pergi Bentong boleh tengok sesuatu yang telah berlaku. Holding dah buat, kerja tanah dah mula nak buat, clearance dah dibuat. InsyaAllah tuan-tuan, bantulah. Marilah kita bantu. Dekat luar tu ada tabung tuan-tuan, ada tabung ni. Masukkanlah beberapa bulan tabung. Kemudian tu ada helaian kat sini tuan-tuan. Nama helaian ni ialah sumbangan wakaf tunai. Sumbangan wakaf tunai Anjung Husnul Khatimah. Tuan-tuan sukatilah tuan-tuan. Tuan-tuan sumbangan sebagai satu testimoni, sebagai satu milestone kepada kehadiran kita malam ini, supaya tuan-tuan disebut oleh Allah, malaikat-malaikat Allah tolong tuan-tuan. Malam ini dermakanlah sesuatu untuk kita sama-sama membangunkan, insya-Allah, namanya tuan-tuan Anjung Husnul Khatimah yang akan dibangunkan. Kebetulan di negeri Pahang tuan-tuan. Cukup setakat itu tuan-tuan. Saya harap kita dapat jumpa lagi tuan-tuan. Doakan saya dalam umur yang dah tua 26 tahun ni, mintalah saya sihat dan terus sihat insya-Allah, supaya dapat banyak lagi berbakti mendakwahkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan kita akhirkan dengan sikit kita doa Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa radallahu tabaraka ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar.
Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna wa walidina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, redhakanlah kami duduk dalam majlis ini. Sayangilah kami kerana kami duduk dalam majlis ini. Rinduilah kami kerana kami duduk dalam majlis ini, wahai Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, matikan kami dalam husnul khatimah, wahai Allah. Matikan anak-anak ini dalam husnul khatimah. Matikan teman-teman kami yang datang, yang tidak datang ini mati dalam husnul khatimah. Matikan abang, kakak dan adik kami dalam husnul khatimah. Matikan anak laki-laki, anak perempuan kami dalam husnul khatimah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kalau ada ibu dan ayah kami yang masih hidup, matikan mereka dalam husnul khatimah, wahai Allah. Ya Allah, kepada ibu dan ayah, datuk nenek dan moyang kami yang telah pergi, yang berada di alam kubur, sekarang di alam barzah, wahai Allah. Ya Allah, ya Allah, damaikan ibu kami di alam barzah, wahai Allah. Damaikan ibu kami di alam barzah. Damaikan ayah kami di alam barzah. Damaikan datuk nenek dan datuk kami di alam barzah, ya Allah. Sayangilah datuk nenek kami, sayangilah ibu dan ayah kami, sayangilah pakcik dan makcik kami, sayangilah abang dan kakak kami, sayangilah suami atau isteri kami yang telah pergi bertemu dengan Kau, wahai Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau biar kekuatan kepada kami untuk membawa Islam dalam hidup ini, untuk memberikan sedikit sedekah, untuk memberikan sedikit infak, untuk memberikan sedikit wakaf dalam kehidupan kami ini, wahai Allah. Kau doakanlah, wahai, Kau berikanlah kekuatan, wahai Allah. Kami mendoakan wakaf paham, wahai Allah, untuk terus maju ke hadapan, untuk menimba segala yang kekuatan yang ada, bagi membawa umat ini, memajukan umat ini kepada kemajuan standing dengan umat zaman Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau perkokohkan iman kami, perkokohkan iman kami, wahai Allah. Perkokohkan takwa kami, wahai Allah. Perkokohkan ihsan kami, wahai Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, seluruhlah nama kami, wahai Allah. Seluruh nama isteri kami, seluruh nama suami kami, seluruh nama anak-anak kami, wahai Allah, supaya kami semua menjadi ahli-ahli jannah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan kami ahli syurga, wahai Allah. Jadikan kami ahli syurga, wahai Allah. Jadikan kami ahli syurga, wahai Allah. Kalau sekarang ini Kau memerintahkan ketika ini malaikat-malaikat mencatatkan nama ahli syurga, masukkan nama kami dalam sedara itu, wahai Allah. Masukkan nama isteri kami yang kami sayang, suami kami yang kami cinta dalam sedara itu. Masukkan nama abang, kakak dan adik kami dalam sedara itu. Masukkan nama ibu-ibu dan ayah kami dalam sedara itu. Kalau sekarang ini Kau memerintahkan malaikat mencatatkan ahli-ahli neraka, wahai Allah, jangan ada nama kami dalam sedara itu, wahai Allah. Jangan ada nama kami, anak-anak kami dalam sedara itu, wahai Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau beri kekuatan kepada kami untuk melangkah ke rumah Kau ini, wahai Allah. Untuk pagi subuh bersama di dalam rumah Kau, untuk zuhur di rumah Kau, asar di rumah Kau, maghrib di rumah Kau, isya di rumah Kau. Jadilah kami perindu-perindu kepada rumah Kau, wahai Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, akhirnya, wahai Allah, Kau izinkan kami terus-menerus berada dalam suasana kami kasih, cinta dan sayang kepada Engkau. Mulut kami basah menyebut kebesaran Kau, kemuliaan Nabi Engkau, berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Matikanlah bila suasana itu, wahai Allah. Kepada anak-anak tahfiz yang ada di sini, wahai Allah, Kau berkatikanlah kehidupan anak-anak tahfiz ini. Kau berkatilah mereka yang mengurus mentadbir, mereka yang mendidik anak-anak ini, wahai Allah. Inilah anak-anak yang akan membawa cahaya kepada umat, wahai Allah. Inilah anak yang membawa cahaya kepada dunia, wahai Allah. Inilah anak yang membawa cahaya di kubur nanti, wahai Allah. Inilah anak-anak yang membawa cahaya di padang mahsyar nanti, wahai Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.